الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونصلي ونسلم على النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما. Pertama sekali malah kita sama-sama merafakkan syukuran kita kehadrat Allah di atas izin dan rahmat Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan perbincangan kita, muzakarah kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini tuan-tuan kita akan membincangkan dua hadis yang mana kedua-dua hadis ini berkaitan dengan solat, berkaitan dengan sembahyang. Dan kedua-dua hadis ini adalah berkaitan dengan solat, iaitu solat berjemaah. Pada hadis, saya ambil hadis yang ke-38 dan juga 39 dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, iaitu an Abi Qatadah qala bainama nahnu nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam istami'a jalabatar rijali falamma shalla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila salati qala fala taf'alu iza ataytumus salata fa'alaykum bis sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sedang kami bersembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mendengar ia, yakni Rasulullah, suara gerak kaki orang laki-laki. Ada suara gerak-geri, maknanya tapak kaki yang bersegera, yang laju menuju kepada sembahyang. Maksudnya ialah seolah-olah ada orang nak berlari dalam masjid. Bila kalau orang berlari, kita dengar tapak kaki dia, tapak kasut dia, kan, tapak kaki dia. Kalau berjalan tuan-tuan, kita boleh beza orang yang berjalan dengan orang yang berlari. Sama ada dalam rumah ataupun di tempat luar sebagainya, kita boleh beza. Dia gerak-geri ataupun gerakan tapak kaki itu akan kita dengar kalaulah seseorang tu dia berjalan dan juga dia berlari. Dalam hadis ni maknanya para sahabat ada yang seolah-olah berlari, kan. Falamma shalla, maka tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan solat, kemudian Nabi pun tanya sahabat-sahabat yang bersegera tadi, yang berlari-lari dalam masjid tadi, ma sya'nukum, apa gerangan kamu, apa yang kamu buat tadi, kan, apa yang kamu buat dan apa yang kamu, bagaimana apa keadaan kamu sehingga kamu berlari-lari dalam masjid tadi. Kemudian mereka menjawab, qalu istaja'na ila salati, lalu mereka jawab, kami ya Rasulullah bersegera kepada sembahyang. Kamu dengar kami seolah-olah berlari, kan. Dia bukan berlari tapi seolah-olah berlari, kan, maknanya bersegera, laju, jalan dengan begitu laju kepada sembahyang. Kami tadi ialah istaja'na, kan, kami tu bersegera. Tujuan kami nampak berlari-lari tadi dalam masjid dengan tapak kaki itu ialah kerana kami nak bersegera kepada sembahyang. Sembahyang mana? Sembahyang di masjid bersama dengan Rasulullah. Sembahyang secara berjemaah, kan, bukan sembahyang secara individu, bukan fardiyah, tapi solat secara berjemaah. Jadi solat berjemaah ni, kan, kalau kita dapat banyak bersama dengan imam, maka banyaklah pahala kita akan dapat. Kalau dapat sikit, kan, kita dapat rakaat yang akhir ataupun tahiyat saja, maka dapat sikitlah. Dia bukan sama tuan-tuan, orang yang dapat tahiyat dengan orang yang dapat rakaat yang pertama, dia tak sama pahala dia. Maknanya pahala dia akan berbeza, kan. Orang yang dapat banyak bersama dengan imam,
Lebih-lebih lagi contohnya orang tu mendapat takbiratul ula, mana orang ni lebih banyak pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut sesiapa yang mendapat takbiratul ihram dan dia solat berjemaah bersama dengan imam dapat takbiratul ula, kan, bersama dengan imam selama 40 hari, maka Allah akan memberikan kepada dia bara'atani, dua pembebasan, bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nari, pembebasan daripada api neraka dan juga pembebasan daripada sifat nifaq. Mana takbiratul ula ni ialah seorang makmum dia mengangkat takbir selepas daripada takbir imam. Sebenarnya dia angkat takbir mengikut kaum muktamad dalam mazhab kita, iaitu dia mengangkat takbir sebelum daripada imam membaca Fatihah. Walaupun ada kaum yang menyebut sebelum daripada imam membaca surah ataupun imam rukuk, tapi kaum yang kuat dalam mazhab kita iaitu mana sebelum daripada imam membaca Fatihah. Maknanya kita mengangkat takbir selepas daripada takbir imam. Ini yang disebut sebagai takbiratul ula. Kan orang yang dapat benda ni tuan-tuan selama 40 hari, maka Allah akan berikan kepada dia dua pembebasan tadi. Pembebasan daripada sifat nifak, sifat munafik. Yang kedua ialah pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan. Jadi kelebihan yang besar. Jadi sebab tu para sahabat ini bila mereka ni lewat datang kepada sembahyang, kemudian mereka ni tengok Rasulullah dah sembahyang dah. Jadi mereka nak kejar untuk mendapat rakaat bersama dengan Rasulullah, menyebabkan mereka ni berjalan dengan begitu laju kepada sembahyang. Kan? Lalu mereka kata kami bersegera kepada sembahyang. Kan? Kemudian Nabi sebut fala taf'alu, janganlah kamu melakukan perkara tersebut. Jangan kamu buat benda tadi. Bukan haram tuan-tuan, tetapi Nabi larang. Kerana apa? Kerana Nabi sebut iza ataitumus salata, apabila kamu datang kepada sembahyang, bila kamu nak datang kepada sembahyang, fa'alaikum bisakinah, maka hendaklah ke atas kamu iaitu ada rasa ketenangan. Jangan tergopoh-gapah. Kalau laju-laju sangat, bergerak dengan laju, kan, berlari sebagainya, kan, tangga tu dia lompat tuan-tuan, contohnya tangga daripada bawah naik ke atas dia lompat, kan. Jadi menyebabkan orang ni disebut bahawa dia akan hilang ketenangan tadi. Sedangkan sembahyang ni ialah nak menghadap Allah, kan. Jadi tidak perlu tergopoh gapah ataupun tidak perlu terburu-buru, kan. Dibimbangi bila mana kita angkat takbir, kan. Jadi tak boleh nak baca Fatihah tersebut. Sebab apa? Sebab penat sangat, kan. Jadi semput. Jadi sebab tu Nabi kata fa'alaikum bisakinah, maka bila kamu datang kepada sembahyang hendaklah ada ketenangan. Jadi sebab tu sembahyang ni dia bukan hanya berlaku pada takbir itu saja. Walaupun ta'rif sembahyang ni ialah bermula daripada takbir kemudian disudahi dengan salam, tetapi solat yang sempurna ni, kan, dia kena bermula sebelum daripada itu lagi. Dari sudut pakaiannya, dari sudut wuduknya, kan, dari sudut ketenangan dia, kekhusyukan dia, kan. Barulah bila dia sempurna, dia buat persediaan dari sudut luar, barulah dia dapat mencapai kesempurnaan dalam sembahyang tersebut. Dia kena ada ketenangan tuan-tuan. Jadi kena ada ketenangan, kena buang semua sekali handphone, handset sebagainya, dia kena hilangkan, kan, benda-benda yang boleh mengganggu kita untuk mendapat kesempurnaan dalam sembahyang. Itu fama adraktum fasallu, maka apa yang kamu dapat rakaat tersebut, kamu dapat rakaat pertama, dapat rakaat kedua ataupun rakaat ketiga, fasallu, maka kamu sembahyanglah. Wa ma fatakum, apa yang kamu luput, kan, dapat pada rakaat yang ketiga, 2 rakaat tak dapat, fa'atimmu, maka hendaklah kamu sempurnakan perkara tersebut. Jadi apa yang kamu dapat kamu solat, yang kamu luput maka kamu sempurnakan.
Sebab tu dalam solat ni tuan-tuan, solat secara berjemaah kan tidak diberi taklifan ataupun tidak diberi benda yang berat kepada kita untuk makna menanggung dalam mengikut imam tadi. Contohnya kalau imam tu laju kan, imam tu laju contohnya kan, jadi kita tak perlu nak menukarkan dia punya bacaan-bacaan kita kan, kita tak perlu nak menyusahkan diri kita kan. Sebab tu dalam solat jemaah ni, perbahasan solat jemaah ni dia panjang. Sebab tu dalam solat jemaah ni dia ada hukum berkaitan dengan muafiq dan juga masbuk kan. Makmum yang muafiq macam mana, makmum yang masbuk macam mana, dia ada perbahasan dia kan. Jadi sebab apa? Sebab makmum yang muafiq dan masbuk ni perbahasan dia hanya dalam nak menentukan sama ada makmum tadi perlu menghabiskan Al-Fatihah ataupun tidak. Bacaan-bacaan lain tuan-tuan tidak wajib, bukan rukun. Rukun, bacaan rukun dalam solat ni ialah pada Fatihah dan juga pada tahiyat. Tahiyat dah tak jadi masalah sebab dia maknanya dia terletak pada akhir sekali. Tetapi yang kadang-kadang jadi masalah ialah pada Fatihah kan. Pada Fatihah contohnya imam tu laju sangat kan, kita nak kejar macam mana, nak habiskan Fatihah ataupun tidak kan. Jadi kalau imam laju, kita contohnya tuan-tuan, kita ni baca standard kita, contohnya standard kita baca Fatihah 30 saat ataupun 40 saat, itu memang standard kita kan. Solat sunat ke, solat di rumah, solat di masjid, apa-apa solat kita baca dengan standard macam tu kan. Bila kita baca dengan qadar macam tu, bacaan macam tu, kita tak perlu ubah tuan-tuan bila kita solat berjemaah kan. Sebab tu solat berjemaah bacalah Al-Fatihah mengikut apa yang keadaan yang kita maknanya keadaan yang kita selesa. Tak perlu nak kejar, mana kita tak perlu nak kejar imam dalam membaca Fatihah tadi kan. Contohnya imam tu laju kan, baca Fatihah biasanya tuan-tuan, orang baca Fatihah ni lebih kurang dalam 25 saat baca Fatihah. Rukun biasanya Fatihah ni bacaan pertengahan 25 saat. Kalau kita test, kita baca lebih kurang 40 saat, 35 saat, maknanya kita ni tergolong di kalangan orang yang lambat baca Fatihah. Kalaulah kita baca contoh 15 saat, maka kita termasuk di kalangan orang yang cepat baca Fatihah. Salah ke baca lambat? Tak salah. Salah ke baca cepat? Tak salah. Yang salahnya ialah membaca Fatihah sama ada lambat ataupun cepat, tetapi bacaan dia tu silap. Bacaan tu dia tu mana dia membaca Fatihah dengan bacaan yang tidak tepat. Itu yang salah. Bukan bergantung kepada masa. Ada orang yang baca Fatihah cepat tapi bacaan dia betul, sah kan, maka dia diterima. Ada orang yang baca lambat tapi bacaan mana dia punya bacaan Fatihah dia tidak betul. Mana dia punya walaupun lama tapi bacaan tu tidak diterima sebab tidak betul. Dia bukan bergantung lama ataupun sekejap, tapi dia kena tengok betul ataupun tidak kita baca. Kalau contohnya kita sebut, kalau aku ni baca Fatihah kan, nak cepatkan Fatihah, maka takkan jadi betul. Contohnya kita baca dalam 30 saat. Kalau nak kurang daripada tu, menyebabkan bacaan kita takkan jadi betul, maka jangan ubah. Walaupun kita solat berjemaah, siapa pun imam di hadapan kita, kita tak perlu ubah dia punya cara bacaan kita tersebut. Ini maknanya, sebab tu kan, mana Islam ni dia tidak memberikan kesusahan kepada kita dalam nak mengerjakan perkara-perkara yang rukun kan. Adapun perkara-perkara yang lain kita boleh tinggalkan. Contohnya imam tu cepat, pada rukuk dia cepat kan, kita baca subhanallah 3 kali, maka imam tu dah tinggal kita, maka tak perlu baca kan. Sebab bacaan-bacaan dalam rukuk kan, sujud sebagainya, itu ialah bacaan yang dikira sebagai sunat hai'ah, bukan sunat ab'ad, sunat hai'ah kan. Kalau imam tu laju, kita boleh buat dengan cara laju, kita boleh follow dia. Kalau imam tu slow, kita buat dengan cara slow. Ini mesti melihat
kan kepada keadaan imam tu macam mana. Itu dia tak jadi berat tuan-tuan. Dia tak jadi kalut. Bila kita sembahyang dia tak jadi kalut. Sebab tu kenalah dengan apa yang disebut oleh Rasulullah. Maknanya bila kita sembahyang tu kena ada ketenangan, tak perlu nak kita kalut. Sebab tu ada hukum berkenaan dengan muwafiq dan juga masbuk, kan. Makmum yang muwafiq ni makmum yang macam mana? Makmum muwafiq ni makmum yang perlu menghabiskan Fatihah dia, dan dia diberi kemaafan untuk ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang. Imam tinggal dia 3 rukun yang panjang tak jadi masalah, dia diberi kelonggaran kerana dia ni termasuk di kalangan orang yang uzur pada waktu tersebut, kan, kerana dia untuk nak membaca Fatihah. Tapi kalau dia tu, kan, sudah membaca Fatihah, kan, dia tidak boleh lagi ketinggalan dengan imam 3 rukun. Ni bagi makmum yang muwafiq. Makmum muwafiq ni untuk membaca Fatihah, kan, dia boleh ketinggalan dengan imam sebanyak 3 rukun yang panjang. Dalam solat jemaah tuan-tuan, kita tidak boleh ketinggalan dengan imam 2 rukun, tak boleh. Melebihi 2 rukun tak boleh, kan. Lebih 1 rukun, kan, kalau lewat daripada imam 1 rukun makruh. Kalau ketinggalan dengan imam 2 rukun batal solat kita. Rukun panjang dan juga rukun pendek dia termasuk. Contohnya kita Fatihah tak habis lagi, kan, imam dah rukuk dah. Imam rukuk, kita Fatihah tak habis lagi, kan. Maknanya silap-silap. Maknanya contohnya kita dah habis Fatihah. Kita dah habis dah Fatihah. Kemudian imam rukuk, kan. Bila imam rukuk, maksudnya ialah kita ni ketinggalan dengan imam 1 rukun. Rukuk, kan, tak tinggal lagi. Bila imam bangun i'tidal, maka kita ketinggalan dengan imam 1 rukun. Bila lepas daripada i'tidal, kita ni orang yang dah sempurna baca Fatihah, habis dah baca Fatihah, tapi kita saja buat lambat nak baca surah, contohnya, kan. Waktu tu belum lagi kita rukuk, imam dah i'tidal 1 rukun. Bila imam sujud, letak saja kepala dia, kan, dahi dia pada tempat sujud, kita masih lagi belum rukuk, pada waktu tu kita dah dikira sebagai ketinggalan dengan imam sebanyak 2 rukun. Bila tinggal dengan imam 2 rukun, batal solat kita. Ni sebab kita ni, kan, dah habis dah baca Fatihah. Walaupun kita ni muwafiq, tetapi habis dah baca Fatihah, tapi sengaja nak tinggal dengan imam 2 rukun, tak boleh. Itu makmum muwafiq, makmum yang perlu menghabiskan bacaan Fatihah dia, dan dia diberi kemaafan untuk ketinggalan dengan imam sebanyak 3 rukun yang panjang. Makmum yang masbuk, iaitu makmum yang tak perlu untuk menghabiskan Fatihah dia. Dia perlu, bila dia tak perlu nak habiskan Fatihah dia, kan, jadi dia perlu bila imam rukuk, dia perlu terus rukuk pada waktu tu, kan. Dan dia ni akan dikira, rakaat tersebut akan dikira apabila dia dapat tamakninah bersama dengan imam dalam rukuk. Itu baru dikira dia ni mendapat rakaat tersebut. Tapi kalau dia tu muwafiq, kalau dia tu masbuk, kan, dia masbuk, kemudian dia tak dapat tamakninah dalam rukuk bersama dengan imam, jadi dia tidak mendapat rakaat tersebut. Rakaat tadi tak dapat, tetapi solat dia sah. Maknanya lepas daripada imam bagi salam, dia kena tambahlah 1 lagi. Itu saja. Dia kena faham macam tu. Bukan maknanya dia tak dapat rakaat itu bermaksud solat dia batal, tidak. Solat dia sah, cuma rakaat tersebut tidak dikira. Dia kena tambah. Makmum yang muwafiq ni makmum yang macam mana lagi? Kan, tadi terbeza. Makmum muwafiq kena habiskan Fatihah, makmum masbuk makmum yang tak perlu nak menghabiskan Fatihah. Kan, makmum yang masbuk tak perlu habiskan Fatihah. Makmum yang muwafiq pula, pada perbezaan yang kedua antara muwafiq dan masbuk, iaitu makmum muwafiq iaitu makmum yang berdiri bersama dengan imam, kan, lebih daripada qadar membaca Al-Fatihah pada qadar pertengahan. Contohnya orang baca Fatihah dengan qadar pertengahan 25 saat. Sekiranya dia berdiri dengan qadar tersebut, contoh dia berdiri bersama dengan imam 20 hingga 25 saat,
lebih daripada tu, maka dia dikira sebagai makmum yang dia dikira sebagai makmum yang muafiq. Kalau dia berdiri kurang daripada tu, maka dia dikira sebagai makmum yang masbuk. Kan? Sama ada dia datang lewat ataupun dia datang awal, itu bukan isu. Kan? Tapi yang dikira ialah berapa lama dia berdiri bersama dengan imam. Ada orang yang datang lewat tapi qadar dia berdiri bersama dengan imam tu lama. Kan? Imam dia datang tu, imam dah baca surah, tapi imam baca surah panjang. Kan? Mana dia berdiri lebih daripada, mana dia berdiri bersama dengan imam lebih daripada 25 saat, maka dia dikira sebagai makmum yang muafiq. Ada juga orang yang kan dia datang awal tetapi imam tu baca cepat. Kan? Imam tu baca cepat, dia berdiri bersama dengan imam hanya 15 saat saja. Contoh, imam baca Fatihah 14 saat, lepas tu imam pun rukuk. Kan? Mana dia berdiri bersama dengan imam lebih kurang 15 saat. Walaupun dia datang awal, tapi disebabkan qadar dia berdiri bersama dengan imam tu pendek saja, ringkas saja. Kalau baca Fatihah dengan qadar pertengahan, maka takkan habis, takkan, maknanya kalau dia baca Fatihah, orang ni dia tak akan sempat habis. Kan? Orang ni dikira sebagai makmum yang mana dikira sebagai makmum yang masbuk, bukan makmum yang muafiq. Sebab tu dia bukan kira pada kita datang awal ataupun tidak. Tapi dia kira berapa lama kita berdiri bersama dengan imam. Waktu kita berdiri bersama dengan imam, tuan-tuan, ada berapa kali dalam solat? Jadi dia bergantung pada rakaat lah. Kalau solat isyak, jadi waktu kita berdiri bersama dengan imam ada 4 kali. Kan? Jadi 4 kali ni kan, jadi dia akan ada hukum-hukum dia berbeza. Kan? Kalau kita berdiri bersama dengan imam pada rakaat yang pertama lebih daripada 25 saat, maka kita dikira sebagai makmum yang muafiq. Kan? Contoh solat isyak, maknanya solat isyak imam baca Fatihah, imam baca surah. Rakaat kedua pun sama, imam baca Fatihah, imam baca surah. Kan? Rakaat pertama diri lebih 25 saat, maka dikira sebagai muafiq. Rakaat kedua diri lebih daripada 25 saat, maka dikira sebagai muafiq juga. Tetapi tiba-tiba, contoh tuan-tuan, masuk pada rakaat ketiga, imam baca cepat. Kan? Imam baca cepat, tuan-tuan. Bila imam baca cepat, kan, jadi qadar kita berdiri bersama dengan imam tu jadi kurang daripada 20 saat. Bila kalau kurang daripada 20 saat, kurang daripada bacaan pertengahan. Kan? Bacaan mana orang pertengahan baca Fatihah. Jadi kalau kurang daripada tu, maka kita dikira sebagai makmum yang masbuk. Walaupun rakaat pertama muafiq, rakaat kedua kita makmum yang muafiq. Tapi bila masuk rakaat ketiga, kan, qadar kita berdiri bersama dengan imam tu ringkas, pendek saja. Jadi kita dikira makmum yang masbuk, bukan makmum yang muafiq. Sebab tu dia punya hukum muafiq dan masbuk ni dia boleh jadi pada tiap-tiap rakaat. Sebab dia bergantung kepada berapa lama kita berdiri bersama dengan imam. Dia bukan kira makna kita datang lewat ataupun cepat. Contoh tuan-tuan, kalau orang tu dia datang waktu imam membaca tahiyat awal, dia pun turun pada waktu tu. Jadi bila dia turun, adakah dia makmum yang masbuk? Tak, dia bukan makmum yang masbuk. Dia tu dikira sebagai makmum yang datang lewat je. Kan? Tak semestinya masbuk. Bila dia berdiri, kan, itulah yang menentukan sama ada dia tu muafiq ataupun masbuk. Bila dia berdiri, qadar berdiri tu berapa lama, baru dikira dia ni masbuk ataupun muafiq. Bukan bila datang lewat kira muafiq. Mana contoh orang tu datang lewat dikira sebagai masbuk, tak. Sama juga bila orang tu datang awam, confirm orang tu jadi muafiq pada semua rakaat pun tidak. Kan, dia berlaku pada tiap-tiap rakaat. Jadi kita sendirilah yang perlu bezakan. Kan? Kita tak boleh tanya orang waktu solat, waktu sembahyang ni. Kan, kita nak tanya, berapa lama berdiri bersama dengan imam tadi? Ada hukum-hukum berbeza setiap orang ni. Sebab tu dia kena faham berkenaan dengan muafiq masbuk.
Jadi itu yang kedua. Beza yang kedua, qadar dia berdiri tu berapa lama. Bagi makmum yang muafiq tuan-tuan, kan aturan dia kena baca Fatihah sampai habis. Wajib pada dia baca Fatihah, dia kena sempurnakan Fatihah. Dia kena sempurnakan Fatihah tuan-tuan sebelum daripada imam masuk kepada rukun yang keempat. Sebab dia boleh ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang. Dia kena habiskan Fatihah, kena rukuk sebelum daripada imam masuk kepada rukun yang keempat. Rukun yang keempat ni macam mana? Rukun yang keempat ni maknanya imam bangun berdiri semula daripada sujud kedua. Lepas ada sujud kedua, imam bangun berdiri semula, itu baru rukun yang keempat. Kan? Ataupun imam masuk daripada sujud kedua, imam duduk pada tahiyat akhir. Tahiyat awal tak kira. Tahiyat awal sunnah abad, dia bukan rukun. Yang nak ialah rukun yang keempat, jangan masuk kepada rukun yang keempat. Jadi panjanglah dia punya masa tu, panjang. Diberi masa tu lama, kan dia boleh baca Fatihah sehinggalah imam tu, kan kalau rakaat pertama imam bangun berdiri semula pada rakaat yang kedua, dia kena baca Fatihah maknanya kena habis sebelum daripada imam bangun pada rakaat yang seterusnya, kan. Ataupun imam bangun untuk duduk pada tahiyat akhir. Itu dia punya, dia kena baca Fatihah. Mana lama, tempoh dia lama, tuan-tuan. Jaranglah kita jumpa orang yang baca Fatihah tak habis. Imam dah bangun berdiri semula, dia tak habis lagi baca Fatihah. Jarang kita jumpa. Jadi kalau contoh imam dah bangun berdiri semula, ataupun imam sudah berada pada tahiyat akhir, tapi dia ni Fatihah tak habis lagi, baca Fatihah tak habis lagi, tuan-tuan, nak buat macam mana, kan? Jadi ulama sebut bahawa orang macam ni dia diberi 2 pilihan saja. Jadi makmum yang muafiq ni, yang mana dia ni baca Fatihah, belum lagi dia habis baca Fatihah, imam dah masuk pada rukun yang keempat tu, imam sudah bangun berdiri semula pada rakaat yang seterusnya, ataupun imam sudah masuk pada tahiyat akhir. Jadi nak buat macam mana? Dia ada 2 pilihan. Pilihan pertama, dia kena niat mufarakah. Mufarakah makna bercerai daripada imam lah. Imam ikut imam, dia ikut aturan dia, niat mufarakah. Yang kedua, dia perlu meninggalkan aturan solat dia. Aturan solat dia macam mana? Kan sepatutnya lepas daripada dia baca Fatihah, dia rukuk, lepas rukuk iktidal, lepas iktidal sujud, kan. Tapi dia kena tinggal, semua tu dia kena tinggal, kan. Dia kena duduk di mana tempat imam itu berada. Kalau imam tu berdiri semula, maka dia kena berdirilah, kan. Tak perlu nak rukuk lagi, dia kena berdiri. Kalau imam tu berada pada tahiyat akhir, maka dia kena turun duduk pada tahiyat akhir. Tetapi rakaat yang dia baca Fatihah tidak habis tadi tidak dikira. Rakaat tersebut tidak dikira. Bila imam bagi salam, dia kena tambah 1 lagi. Ini maknanya hukum bagi makmum yang muafiq, tuan-tuan. Maksudnya mudah-mudah kata, maknanya makmum yang muafiq kalau kita berdiri bersama dengan imam lebih daripada 25 saat, maka kita dikira sebagai makmum yang muafiq, maka kena habiskan Fatihah. Contohnya kan, kita berdiri, ada orang bila mana dia berdiri, kan dia tak baca Fatihah lagi, kan, tapi bila dia akan takbir, dia baca doa iftitah. Bila dia baca doa iftitah, kan, tiba-tiba belum sempat dia habiskan Fatihah, imam dah rukuk dah, kan. Sedangkan dia qadar dia berdiri bersama dengan imam sudah melebihi daripada 25 saat, kan. Jadi makmum yang sebegini dikira sebagai makmum yang muafiq, kan. Jadi sebab apa? Sebab qadar dia berdiri tadi lama bersama dengan imam tu lama. Jadi sama juga contohnya, dia punya makmum yang dia tak baca Fatihah sebab nak menunggu imam baca Fatihah, kan. Lepas imam baca Fatihah, baru dia nak baca Fatihah. Belum sempat dia habis baca Fatihah dia, imam dah rukuk.
kan. Jadi kalau ikut qadar dia berdiri bersama dengan imam tu lama dah, 25 saat lebih kan. Tapi mana walaupun imam dah rukuk kan, dia tak boleh rukuk lagi. Dia perlu habiskan Fatihah dia sebab dia dikira sebagai makmum yang muafiq. Kerana apa? Kerana qadar dia berdiri bersama imam tu lama, tuan-tuan. Bagi azan tu. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ialah kalau kita lihat dia punya di kalangan ulama, kalau lihat di kalangan pandangan ulama yang tiada khilaf dalam bab yang menentukan bahawa makmum yang sebegini dikira sebagai makmum yang muafiq. Dia ada lebih kurang empat masalah. Yang pertama ialah makmum yang dia datang awal, kemudian dia berdiri bersama dengan imam tu lebih daripada qadar baca Fatihah, jadi lebih daripada 25 saat, maka dia dikira sebagai makmum yang muafiq. Begitu juga yang kedua itu makmum yang datang awal kan, kemudian dia baca doa iftitah, belum sempat dia habis baca Fatihah, imam dah rukuk.
Jadi walaupun imam dah rukuk, dia tak perlu nak kejar imam. Dia perlu menghabiskan Fatihah dia. Kerana kalau dia baca Fatihah terus, dia akan sempat habiskan Fatihah, tapi kerana dia baca doa iftitah terlebih dahulu. Bila dia baca doa iftitah terlebih dahulu, maksudnya orang ni qadar dia berdiri bersama dengan imam tu lebih daripada qadar membaca Fatihah dengan qadar pertengahan, yakni lebih daripada 20 hingga 25 saat tu. Yang ketiga iaitu makmum yang dia ni mana seorang makmum yang dia tidak membaca Fatihah kerana dia nak menunggu nak baca Fatihah selepas daripada saktah imam. Kita baca Fatihah selepas daripada saktah imam tu sunat. Kita nak baca Fatihah selepas daripada imam membaca Fatihah, selepas daripada saktah imam itu sunat. Saktah ni apa? Saktah ni waktu imam tu berhenti. Saktah ni berhenti daripada imam membaca Fatihah, kemudian imam membaca surah. Sebelum daripada imam baca surah, imam akan berhenti terlebih dahulu, berhenti sekejap. Berhenti sekejap tu dikira sebagai saktah. Kalau kita tengok daripada hukum, tuan-tuan, pandangan ulama, berapa lama sunat bagi imam tu berhenti saktah tu berapa lama. Jadi ada pandangan menyebut bahawa qadar saktah imam ni separuh daripada iaitu separuh daripada makmum membaca Fatihah. Contohnya kalau makmum baca Fatihah 20 saat, maka imam berhenti tu lebih kurang 10 saat. Lepas dia baca Fatihah, dia berhenti 10 saat, kemudian dia baca surah. Ataupun dia berhenti dengan qadar maknanya bagi selesai makmum baca Fatihah terlebih dahulu. Contohnya berhenti 20 saat baru dia baca surah. Itu saktah, qadar saktah. Jadi kalaulah contohnya imam bila dia baca Fatihah, kita tak baca Fatihah lagi, kita nak baca Fatihah selepas daripada imam membaca Fatihah. Lepas imam membaca Fatihah, imam pun sebut waladhdallin, kita pun amin bersama dengan kita pun amin bersama dengan imam. Bila kita nak baca Fatihah, kita pun bismillahirrahmanirrahim. Imam tak baca surah, imam terus rukuk. Dia sah ke tidak sah kan? Sebab yang wajib tu Fatihah, ya surah tu tak wajib. Jadi contohnya imam tu nak cepat baca Fatihah, punyalah sedap, tiba-tiba bila pak surah tak baca, tu rukuk. Jadi kalau ikutkan kita ni berdiri bersama dengan imam tu lama dah, lebih daripada 25 saat kan. Jadi kita dikira sebagai makmum yang muafiq. Walaupun imam tu rukuk, imam iktidal, kita tetap juga perlu menghabiskan Fatihah kita, kerana kita dikira sebagai makmum yang muafiq kan, bukan makmum yang masbuk. Begitu juga ialah seorang makmum yang dia syak kan. Yang keempat itu makmum tu dia syak, aku ni baca Fatihah ke belum lagi. Bukan dia syak pada adakah aku ni masbuk ataupun muafiq. Beza. Dia syak pada baca ke belum lagi Fatihah kan. Bila syak dia kena bina atas keyakinan. Yang yakinnya ialah tak baca dengan baca, yakinnya tak baca. Sebab sebelum daripada baca kan, dia datangnya tak baca dulu kan. Macam 1-2 tuan-tuan kan. 1-2 kita duk syak, aku 1 ke 2. Dia kena ambil yang kurang, sebab yang kurang tu confirm dia akan berlaku sebelum daripada masuk 2 tu, dia akan masuk 1 dulu kan. Jadi sebab tu ulama sebut ambil yang kurang. Jadi ambil yang belum baca lagi. Bila kita ni syak kan, kita dikira ambil yang tak baca lagi, maka bacalah Fatihah kan. Manakah kita dikira sebagai makmum yang muafiq kan, maka diberi kemaafan. Semua masalah-masalah tadi diberi keuzuran, kemaafan kepada dia untuk ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang kan. Jadi orang-orang yang sebegini tuan-tuan, kalau dia lepas habis baca Fatihah, dia kena terus rukuk kan. Jadi contohnya dia ketinggalan dah dengan imam tu berada pada sujud dah. Lepas habis Fatihah, dia kena terus rukuk, dia tidak boleh lengah-lengahkan lagi kan. Tapi kalau dia ni muafiq, dia dah habis dah baca Fatihah,
Imam rukuk dia tak nak rukuk, imam sujud dia belum lagi rukuk, itu tak boleh. Yang diberi kemaafan ketinggalan 3 rukuk yang panjang ni bagi makmum yang muafiq, dan juga makmum tu nak membaca, maknanya tujuan dia adalah untuk membaca Fatihah sampai habis saja. Qadar tu saja yang dia diberi kemaafan. Kalau tidak, dia tidak diberi kelonggaran pada waktu tersebut. Dia kena fahamlah kan. Tak boleh kita sewenang-wenangnya kan, aku ni muafiq ketinggalan dengan imam 3 rukun pun tak apalah. Tak. Bagi makmum yang nak menghabiskan Fatihah saja, lepas habis Fatihah dicabut, hak keistimewaan tu dicabut kan. Tidak diberi lagi keistimewaan dia untuk ketinggalan dengan imam 3 rukun. Semayang jemaah kena ingat tidak boleh ketinggalan dengan imam 2 rukun saja, termasuk rukun yang pendek. Kalaulah bagi bab muafiq masbuk kan, muafiq 3 rukun yang panjang, rukun yang pendek tidak dikira kan. Itu tuan-tuan. Jadi apa yang Nabi sebut tadi kan, panjang dia punya perbahasan kita. Nabi sebut fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapat maka kamu solatlah. Jadi muafiq ke masbuk, maka perlu tengok keadaan kita. Wa ma fatakum fa'atimu, maka jika kita datang lewat maka kita sempurnakan. Nak sebut solat secara berjemaah ni tak perlu nak tegur pegapah, tak perlu nak kejar mengejar kan. Jalan dengan relax kan, masuk dalam sembahyang kemudian akad takbir, bacalah mana apa yang kita dapat kat mana, situlah mana bermulanya pahala kita insya-Allah. Di lepas ni datang awal lah, macam itulah. Lepas ni, lepas solat isyak contohnya, kita dapat tahiyat akhir saja. Lepas keesokan hari subuh zuhur esok datang awal lah. Jangan tinggalkan lagi, jangan pastikan kita lewat lagi daripada mendapat kelebihan sembahyang berjemaah tadi. Cukuplah sekarang itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati pertemuan kita insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang butuh kelemahan saya. Ya akhir tuan-tuan, saya bukalah kalau tuan-tuan nak memberikan sumbangan kepada guru-guru yang berada di Sabah, di satu madrasah iaitu di Kampung Balimbang di Sabah. Jadi kita telah janji bahawa kita akan bantu untuk memberikan gaji kepada guru ni selama setahun. 5 orang guru kan RM500 saja kan. Seorang guru tu RM500 saja dia punya gaji dia tuan-tuan. Ada yang dah kahwin kan, tapi mereka ni tetap juga mengajar anak bangsa kita untuk maknanya kalau mereka bekerja kan, menyebabkan mereka tak akan sempat untuk mengajar. Jadi mereka mengajar dengan sepenuh masa lah. Jadi kita berjanji tuan-tuan, kita pergi melawat di madrasah tersebut, kita berjanji untuk bantu madrasah memberikan gaji kepada guru selama 5 orang guru. Akan kita bantu maknanya untuk bagi gaji pada mereka dalam masa setahun ni. 5 orang maknanya RM2,500 untuk setiap bulan. Itu saja. Jadi tuan-tuan yang nak bantu, yang sama-sama nak bagi sumbangan, boleh jumpa saya lah selepas daripada isyak nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli ala sayyidina Muhammad.